Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya dalam subjek akhlak tahun 5. Ini adalah video kedua. Maknanya pembelajaran kita bab yang kedua dalam subjek akhlak. Okey. Bab yang kedua ni tajuknya adalah adab di dalam majlis. Saya percaya semua orang pernah pergi majlis. Tak kira apa-apa majlis. Majlis ilmu, majlis hari jadi ke, majlis perkahwinan, majlis sambutan hari raya. Okay, semua orang pernah pergi. Jadi, di dalam majlis-majlis ini, kita ada adab-adab yang kita perlu jaga. Jadi, apa adab-adab ini? Okay. Jadi, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Apakah pengertian majlis? Okey, pengertian majlis adalah perhimpunan awak tahu kan, yang dihadiri oleh beberapa individu atau pelbagai lapisan masyarakat. Maksudnya beberapa individu tu beberapa orang ataupun pelbagai lapisan masyarakat. Masyarakat ni ramai lah kan, maksudnya kita-kita ni pun lapisan masyarakat dengan tujuan tertentu. Contoh macam kalau majlis ilmu, untuk menuntut ilmu lah. Kalau majlis sambutan hari raya, nak sambut hari raya lah. Itu bermaksud dengan tujuan tertentu. Okey, kita tengok apa adab-adab di dalam majlis ni. Okey, yang pertama, memberi salam dan berjabat tangan. Memberi salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh nak masuk kelas, bagi salam. Assalamualaikum Ustazah. Sebab nak masuk majlis ilmu ni kan. Maksudnya kelas ni pun, bila awak berada dalam kelas, itu pun dipanggil majlis ilmu. Masuk bagi salam. Berjabat tangan. Berjabat tangan ni kalau musim-musim COVID ni janganlah. Maksudnya kalau dah habis COVID, kita kena berjabat tangan, salam tangan orang. Okey. Yang kedua, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Okey. Pakai pakaian sopan ni, menutup aurat ni, yang perempuan eloklah kan pakai tudung, yang lelaki macam mana tutup aurat. Semua orang tahu ya, tutup aurat tu macam mana, dari mana ke mana. Okey. Okey. Seterusnya, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu. Ni memang selalu kalau apa-apa majlis apa-apa kan. Kenapa orang selalu penuhkan belakang dulu? Semua orang takut nak duduk bahagian hadapan. Tapi sebenarnya kalau dalam majlis ilmu, keberkatan itu lebih kalau kita duduk bahagian hadapan. Jadi kalau awak ni lepas ni masuk je apa-apa majlis, kau boleh penuhkan dulu bahagian hadapan. Maksudnya kita hormat orang rumah ke, tetamu ke kan. Maksudnya guru ke, kita hormat, kita duduk bahagian hadapan dulu. Baru dapat keberkatan. Okey. Seterusnya, berkenalan di antara satu sama lain. Contoh macam apa-apa majlis yang awak pergi, majlis hari jadi ke, awak masuk, awak bagi salam, lepas tu awak senyum dengan orang, berjabat tangan. Kenal lah, maksudnya awak duduk, awak kenal. Cakap, awak dari mana? Oh, saya dari sini. Oh, kadang-kadang kita ni dapat mengeratkan lagi silaturahim. Maksudnya kita tak kenal orang tu kan. Jadi bila datang satu majlis, kita boleh berkenalan antara satu sama lain. Okey, seterusnya, memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Contoh macam awak ada majlis kan, dah penuh dah tempat tu kan, maksudnya dah ni, ada orang baru sampai. Jadi awak ke tepi lah sikit. Kalau awak duduk dekat bahagian pintu tu, awak bagi dia laluan untuk dia duduk. Maksudnya baru sampai kan, tak ada tempat duduk. Jadi awak bagilah dia tempat duduk sebelah awak ke apa ke kan. Kita hormat, maksudnya kita menyambut orang yang baru sampai. Jadi eloklah beradab. Seterusnya, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam majlis. Ni yang orang susah sangat nak buat. Kadang-kadang bila orang cakap kat depan, awak bercakap kat belakang. Maksudnya awak kenalah fokus. Maksudnya contoh ustaz tu bagi ceramah. Okey, awak duduk elok. Awak dengar apa dia cakap. Awak memberi fokus, memberi perhatian dalam majlis. Ataupun contoh kalau awak pergi majlis hari jadi. Orang tu sibuk nak potong kek. Awak sibuk kat belakang main phone. Tak elok lah. Maksudnya kita kena meraihkan orang. Maksudnya kalau kita pergi majlis hari jadi lah kan, kita memberi perhatian dalam majlis orang tu. Sebab tu majlis dia kan. Jadi kita hormat. Okey, yang terakhir. Duduk dengan tertib dan sopan. Maksudnya kalau nak duduk lah kan dalam majlis tu, duduk. Kalau ada kursi, duduk elok. Jangan berjengkit-jengkit. Duduk dengan tertib sopan ni lagi. Duduk bersila. Jangan berlipat-lipat dekat tempat orang. Janganlah, maksudnya jangan menyarap ke baling ketak. Duduk dengan tertib dan sopan. Okey, seterusnya kita tengok dalil adab di dalam majlis. Okey, sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Okey, maksudnya, kita tengok maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, kita ni lah yang orang beriman, semua beriman kan. Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu, macam saya cakap tadi kan, untuk orang lain, maka lapangkanlah supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Nampak tak betapa besarnya pahala awak bagi orang tempat duduk, Allah lapangkan pula untuk kita. Maksudnya urusan kita, hati kita. Nampak tak betapa besarnya hikmah awak memberi orang duduk. Awak lapangkan orang untuk duduk, Allah lapangkan untuk awak pula. Macam Masya Allah kan. Macam hebatnya kuasa Allah kan. Apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Maksudnya contoh kalau orang tu lagi penting ke lebih kita, maksudnya orang tu sangat penting. Jadi kita pun bangun bagi laluan untuk orang tu. Nampak tak? Macam, dan Allah pun akan memberi kita sesuatu yang lagi besar. Maksudnya pahala. Maksudnya itu adalah pahala lah maksudnya. Nampak ya dalil adab dalam majlis ni. Betapa kita kena memuliakan orang lain. Maksudnya memberi duduk lah kan. Maksudnya memberi duduk dekat orang. Siapa sampai, kita bagi laluan untuk duduk. Maksudnya ada pahala untuk kita. Macam nampak tak? Padahal benda tu kecil je sebenarnya. Bagi orang duduk je. Tapi Allah, kita lapangkan urusan orang, Allah lapangkan urusan kita pula. Macam ya Allah. Macam tu lah. Kita baik dengan orang kan. Okay, next kita tengok. Okay, fadilat beradab ketika dalam majlis. Fadilat tu apa? Fadilat adalah kebaikan. Okay, kita tengok apa kebaikan kalau beradab ketika dalam majlis ni. Okay, yang pertama, pastilah mendapat keredaan Allah dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Contoh macam kita fokus kan. Allah pun redha lah dengan kita dalam majlis ilmu tu dan kita terpelihara daripada gangguan syaitan. Syaitan ni awak tahu lah kan. Okay. Kedua, mewujudkan suasana harmoni. Kan kalau kita beradab dalam majlis, suasana pun harmoni lah, aman damai, tak ada gaduh-gaduh. Kalau kita berkenalan dengan orang pun macam, maksudnya wujudkan suasana harmoni yang baik je, aman je dekat majlis tu. Jadi kita kenalah beradab dalam majlis. Jangan gaduh-gaduh dengan orang. Contoh orang tu ambil kita punya tempat duduk ke, kita marah-marah. Nampak? Kan nak gaduh. Tak apa je, kita bagi je tempat duduk kat orang, kita ambil je lah kursi lain kalau orang tu dah ambil kita punya kursi. Okay? Tak payah gaduh-gaduh. Hidup ni terlalu singkat untuk gaduh. Okay, yang ketiga, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan dan perpaduan. Nampak macam saya cakap tadi? Menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan. Awak dah jaga adab dekat majlis saudara mara awak ke, so saudara mara awak pun suka dengan awak. Maksudnya awak ni bagus. Lepas tu berkenalan pula dengan kawan-kawan dia. Macam, nampak tak? Macam mengukuhkan lagi persaudaraan. Dapat kenalan baru lagi kan. Mengukuhkan perpaduan. Contoh macam sambutan hari raya kan. Perpaduan ni kita meraihkan, contoh yang orang-orang datang tu orang Cina ke, orang India ke, kita meraihkan. Jadi mereka pun suka. Maksudnya faham tak? Dalam masa yang sama kita ni berdakwah dengan akhlak. Kita bila dia orang tengok macam orang Islam macam ni akhlak dia. Nampak? So kita dapat mengukuhkan, menimbulkan kemesraan, persaudaraan dan perpaduan. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita sebarkan dakwah juga. Masuk pula pasal sirah pula kan, dakwah ni, jihad ni. Okey. Yang terakhir fadilat dia, menjauhkan prasangka buruk dan salah faham. Yalah dah harmoni semua kan, dah tak ada gaduh-gaduh, kita dah menjauhi prasangka buruk lah. Tak adalah nak salah faham ke apa ke, tak ada. Maksudnya kita pun kadang-kadang ada yang mengalah dalam majlis tu kan. So macam dah tak adalah salah faham. Maksudnya gaduh-gaduh tu tak ada. Okay, next. Perkara-perkara yang dilarang ketika dalam majlis. Apa dia perkara-perkara yang kita tak boleh buat ni? Okay. Yang pertama, mengganggu kelancaran majlis. Orang tu nak potong kek, tiba-tiba kau melalak pula kat belakang. Nampak? Kan dah mengganggu kelancaran majlis. Janganlah. Jangan buat macam tu. Jangan mengganggu kelancaran majlis. Majlis dah okey. Tiba-tiba awak ganggu lah. Awak buat lah apa-apa. Apa-apalah yang buruk-buruk awak buat. Jangan ya. Maksudnya jangan. Awak bergaduh dengan orang. Jangan kita kacau majlis orang. Okey, yang kedua, mencela orang lain. Mencela ni macam kutuk. Contoh. Awak pergi majlis kahwin, tak awak kutuk. Kenapa pula Amin ni macam tu? Kadang-kadang ada kan orang macam bawah ni kan. Kenapa kek dia macam tu? Kenapa handaran dia macam tu? Macam biarlah. Contoh awak pergi majlis hari jadi.
Kenapa hiasan dia, decoration dia macam tu? Kenapa kek dia macam tu? Jangan kutuk. Awak dah datang, orang dah jemput awak datang tu. Duduk je lah elok. Jangan nak cela-cela orang. Jangan nak menghina orang. Okey. Yang ketiga, membuka keaiban orang lain. Kan awak dah kenal-kenal dengan orang baru. Dah elok dah berkenalan ni dengan orang baru. Tiba-tiba awak buka aib dia. Kau tahu tak orang yang hari ni hari jadi tu, dia kan sebenarnya ada skandal lah, nampak? Tiba awak buka pula aib orang. Awak dah kenal dengan orang baru. Tiba awak buka aib orang. Tak kenapa. Tak boleh. Maksudnya itu adalah perkara yang dilarang. Okey. Terakhir, mengganggu laluan. Ni awak duduk tengah-tengah jalan. Orang nak jalan, nak masuk ke rumah tu. Awak duduk tengah-tengah pintu tu. Tak boleh. Jangan ganggu laluan. Maksudnya duduk dekat tempat yang betul, yang elok, tak ganggu laluan orang. Okey. Yang terakhir. Akibat tidak beradab ketika dalam majlis. Okey, yang pertama, dibenci Allah dan Rasulullah. Mestilah dah akibat ni kalau awak tak beradab, mestilah dibenci Allah dan Rasulullah. Yang kedua, tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Yelah, awak dah buat cek pasal kat majlis orang kan. Memang masyarakat tak percayalah dah nak jemput awak. Memang tak adalah cakap, memang taklah dia ni, kau tahu tak hari tu dekat majlis ni kan, dia pergi, nampak? Orang dah tak nak jemput. Nanti bila orang tu dengar, tak naklah jemput dia. Nanti dia habis majlis. Macam tu, nampak? Kan tak elok. Okey. Ketiga, dipandang serong oleh masyarakat. Sama tadi. Dah tak dapat kepercayaan masyarakat. Dah dipandang serong pula oleh masyarakat. Macam masyarakat tak suka. Orang dah tak suka lah kiranya. Macam tu. Dah tak payah dah jemput dia ni. Pergi majlis ilmu ke apa ke, tak payah jemput dia. Okey, yang terakhir, disisihkan oleh masyarakat. Yelah. Dah dia kalau dipandang serong, tak dapat kepercayaan, dia memang disisihkan lah. Memang orang takkan nak jemput engkau lah dah. Pergi majlis. Jadi kita kena jaga adab-adab di dalam majlis. Okey. Okey, itu saja video untuk hari ini. Adab di dalam majlis. Jadi apa-apa kalau tak faham, boleh WhatsApp saya. Apa lagi? Saya rasa kita akan jumpa di sekolah lah 8 harian 3 nanti. Jadi ini adalah video terakhir untuk akhlak. Kita akan jumpa nanti. Saya akan bagi latihan ke lepas ni sebelum naik sekolah. Tengok dulu macam mana. Okey, jadi terima kasih kepada semua sebab sudi menonton sehingga habis. Saya cuba sesegera mungkin supaya tidak terlalu panjang video ni. Ini pun dah panjang, 12 minit dah. Jadi terima kasih kepada semua. Jumpa di sekolah. Apa-apa tak faham, WhatsApp saja saya. Okey? Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.